Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlas fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Imam Masjid Negara Puan Pengerusi, Bonda yang saya kasihi Puan Rosniati Mansur, dan barisan AJK Kemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita mengimarahkan perjalanan Taman Syurga Kemenur Iman pada malam ini. Setelah mengakhiri tadabbur pada ayat 253 dalam kuliah sebelum ini, insya-Allah malam ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung tadabbur surah Al-Baqarah pada ayat 246. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan umul kitab dan seterusnya memulakan tadabbur kita pada malam ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian dan segala syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat baginda, isteri-isteri baginda, keluarga baginda dan mereka-mereka yang komited di atas jalan sunnah ini sehingga hari kiamat. Kita nak masuk ayat yang ke-254. 254 adalah nama topik baru kepada perbincangan dan rentetan daripada Allah beritahu bahawa setiap Nabi dan Rasul itu tiada bezanya, tapi Allah lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Allah lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain dan Allah beritahu bahawa apa yang dia nak buat, dia buat. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Apa yang Allah buat, dia tetap akan buat. Allah bertindak bukan atas apa yang kita nak. Sekejap. Allah bertindak semahu dia. Kadang-kala apa yang kita nak tak dapat, tapi Allah buat apa yang dia nak. Dan Allah juga kata, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Kadang apa yang kita nak, itu yang terjadi. Dan kadang-kala apa yang kita nak, yang berlaku sebaliknya. So, kemudian ayat 254. 254, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Wahai orang-orang beriman. Anfiqu mimma razaqnakum.
Anfiqu mimma razaqnakum. So kalau kita rasa kita ni beriman, maka kita perlu dengar dan kita cuba laksanakan ayat ini. Apa ayat ni sebut? Infaklah, dermakanlah, sedekahkanlah, keluarkanlah mimma razaqnakum, daripada apa sahaja daripada hartamu. Infakkanlah mimma, sebahagian daripada apa sahaja bentuk rezeki-rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Dan bila Allah kata pemberian, Allah tidak kata spesifik duit, tapi apa sahaja. Itu menarik ni, mimma tu apa sahaja. Dia tak ada spesifik kena bagi duit. Tak. So malah Allah yang kata mimma razaqnakum, apa yang kami telah beri. Razaqna itu dalam bentuk fi'il madhi. Razaqna ni fi'il madhi. Dan fi'il madhi ni tuan-puan kan past tense, yang telah diberi. Fi'il madhi ni past tense, yang telah diberi. So Allah beri kita dulu, kemudian baru Allah minta kita berikan semula. So sebenarnya harta yang kita ada tu bukan kita punya pun at the first place. So jangan perasan sangat yang harta kita, wang kita hanya untuk kita ataupun kita punya. Ayat ni telah pun memberikan kesedaran seperti mana ayat yang kedua surah ini. Ayat yang kedua surah Al-Baqarah. So ini adalah peringatan seterusnya bahawa harta tu, rezeki tu, apa yang telah Allah berikan pada kita, tolong manfaatkan supaya kita boleh memberi semula kepada orang lain. Dan beri itu seberapa segera? Seberapa segera? Min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi. Tolong infakkan hartamu sebelum tibanya hari yang tiada padanya jual beli. Yang tiada padanya jual beli. Allah ingatkan kita untuk infak sebelum datang hari yang usaha kita sebenarnya sudah tidak berguna lagi. Sebelum sampai tempoh yang kita tak boleh nak buat apa-apa. Semasa dalam dunia, kita boleh dapat rezeki dengan usaha kita. Ataupun kita boleh dapat rezeki dengan melalui perantaraan, pertolongan daripada orang lain. So waktu inilah waktu kita masih dapat rezeki. Maka pada waktu inilah yang kita patut memberi. Sebab bila kita sudah tidak dapat rezeki lagi, maksudnya apa? Dah mati, tak ada peluang lagi. Dan Allah ingatkan pada kita ada banyak perkara yang terputus, yang kita tak boleh buat bila kita dah mati. Semuanya terputus. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk punca-punca untuk kita dapatkan sebarang pendapatan. Tapi bila dah mati, tak ada dah. Dan dalam banyak-banyak usaha untuk kita dapatkan pendapatan, usaha pertama adalah urus niaga, jual beli. Urus niaga, jual beli. Dan pada ayat ni disebut tentang jual beli kerana ini adalah cara usaha yang paling menguntungkan sekali sebagai sumber pendapatan ataupun sebagai punca pendapatan.
So selain daripada itu, ada lagi banyak usaha-usaha nak dapatkan rezeki tu. Nak dapatkan rezeki. Apa nama? Saya pernah berkongsi dengan sekejap dekat mana saya simpan ni. Ada 8 pintu, 8 tempat dalam Quran yang ada sebut tentang rezeki ni. Ada 8 pintu yang Allah kaitkan dalam Quran berkaitan dengan rezeki. Sekejap ya. Sebab bila sebut tentang rezeki ni, kita dok tanya, adakah nak dapatkan rezeki itu hanya daripada pintu usaha sahaja? Tidak. Ada 8 jenis rezeki yang disebut dalam Quran. Rezeki yang pertama disebut dalam Quran, dalam surah Hud. Ni kalau boleh salin, ingat sampai mati. Jenis pertama rezeki yang disebut dalam Quran adalah rezeki yang telah dijamin. Surah Hud ayat 6. Ini rezeki yang Allah kata kami jamin rezeki. Kami jamin rezeki. Kemudian rezeki yang kedua, rezeki yang datang kerana usaha. Rezeki yang datang kerana usaha. Kena bekerja baru dapat rezeki. Itu surah An-Najm ayat 39. Kemudian ketiga, rezeki yang dapat kerana kita bersyukur. Rezeki yang dapat kerana bersyukur. Satu level. Ketiga. Keempat, rezeki yang dapat itu daripada cara yang unthinkable, yang tak diduga. Ni ayat 1000 dinar lah. Ayat 1000 dinar. Kan, yang tak diduga. At-Talaq. Kemudian ada lagi bentuk rezeki yang datangnya tu dalam bentuk kerana kita istighfar. Tu surah mana tu? Surah Nuh. Ayat 10 hingga 11. Kemudian ada rezeki yang datang kerana kita bernikah. So kalau kahwin satu, datang rezeki. Kahwin kan nanti orang kat luar tu dengar, ada blackout rumah ni kan. Ambil kau. Ada rezeki yang datang kerana bernikah. Korang gelak-gelak ya, korang gelak-gelak. So kemudian ada rezeki yang datang bukan kerana kita tapi kerana yang lain. Kerana apa? Kerana anak. Kerana anak. Dia semalam okey, hari ni tak okey. Biasalah tu benda alat manusia cipta kan. So dia ada time okey, ada time tak okey. Kalau yang nak okey sentiasa, tu kat syurga lah. Kat syurga. So rezeki anak. Tu surah Isra. Dan ada rezeki. Ada rezeki
yang kita dapat kerana kita infak dan sedekah. Itu banyak dalam surah Baqarah. So berapa semua? Korang pandai-pandai apa nama? Ustaz? Pandai-pandai susun balik. So rupanya pintu rezeki bukan hanya satu. Bukan hanya kena usaha baru dapat rezeki. Tidak. Tetapi dia ada 8 pintu lain. Ada pintu-pintu lain. Ada rezeki itu memang dah dijamin. Ada yang dapat kerana kita bersyukur. Ada yang dapatnya kerana kita bertakwa. At-talaq tu kerana kita bertakwa. Sebab dia datang tak terduga. Ada yang dapat kerana kita istighfar. Ada yang dapat melalui pernikahan. Rezeki anak. Rezeki kerana kita bersedekah. So ayat ini 254 kan. Ayat ini anfiqu mimma razaqnakum. Kamu dapat rezeki kerana kamu kerana kamu mula infak, mula memberi. Dan bila sebut tentang memberi ni tuan-puan, dia punya testimoni sangat banyak. Sangat banyak. Cumanya part memberi ni, bila part memberi, ada masanya kita beri sampai kita fikir, ya Allah, aku tak ada apa nak bagi dah. Aku tak ada apa nak bagi dah ni. Lepas tu kita duduk tunggu-tunggu, bila Tuhan nak balas ni? Sebab bila kita beri, Allah janji Allah akan ganti balik. Itu janji Allah. Allah janji Allah akan ganti balik ni, kat sini, kat dunia. Bukan akhirat nanti. Kat dunia Allah ganti balik. Kita pun tertunggu bila Allah nak ganti. Tunggu, tak ganti-ganti. Sampai tahap kita kena keluarkan wang simpanan. Tunggu, tak ganti-ganti. Sampai ke tahap kita kena keluarkan wang backup, wang simpanan. Pun tunggu juga berharap, ya Allah, aku usaha dah memberi dan aku tawasul dengan usaha aku tu, kau ganti. Bila Allah ganti, nganga kita. Nganga kita daripada sudut sisi sumber yang kita tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir. Saya ada seorang kawan. Dia ni full time buat kuliah ni. Full time buat kuliah. So dia punya dia punya sumber pendapatan dia tu hasil daripada dia mengajar ni. Mengajar satu kelas dapatlah RM20, RM100, ada yang kadang RM150. Tapi dia tetap juga memberi bagi orang, dibantu, dia suka bantu. Ada sampai satu tahap untuk dia makan pun tak ada. Untuk dia makan pun tak ada. Tapi dia tetap optimis. Allah jamin rezeki dia. Apa nak risau? Duit dalam bank belum menentukan aku boleh makan ke tak. Kan? Duit dalam bank tu belum menentukan aku boleh makan ke tak. So, dia pun tetap buat kuliah, mengajar, dapat sikit, dia bayar sikit. Habis yang ni, dapat sikit, dia bayar sikit. Dan dia kata, bila Allah ganti, ada ketikanya, orang call dia, Ustaz free tak? Gini masa, Ustaz tolong datang ni, buat, ada
usrah sikit dekat rumah saya punya saudara ni. Apa nama, diorang nak tahu tentang Quran, tentang tajwid. Allah boleh tak ulas, beri apa nama, beri penerangan. Boleh, dia pun pergi. Sekali orang tu bayar 500. Lepas tu malamnya dipanggil pula kenduri. Suruh baca Yasin, suruh baca doa. Dapat lagi 200.5. Kemudian esoknya berturut-turut, benda tu berturut-turut dan dapat dalam jumlah yang banyak. Sampai dia kata, ya Allah, dah lah, ya Allah, dah aku banyak betul aku dapat ni. Sampai macam tu. Sampai dia rasa, dah lah aku, banyak pula duit aku. Takut pula aku nak pegang. Tapi dalam masa yang sama, macam tu lah hidup dia. Kan, dia ngajar rumah ke rumah, dia buat kelas. Dahsyat tuan Tuhan, dahsyat. Dia buat event. Dan rezeki tu tetap ada. Dan ada beza kebergantungan kita, tawakal kita. Kita dapat gaji bulan-bulan kerja tetap berbanding dengan kita berniaga. Berniaga ni tak tentu lagi. Ada sale atau tak hari itu. So kebergantungan orang yang berniaga ni lebih tinggi berbanding orang-orang yang ada gaji tetap. Namun untuk untuk menyainginya, orang-orang yang bergaji tetap ni, dia fokus kepada benda lain, bukan kepada pendapatan yang dia dapat, kebergantungan pada pendapatan yang dia dapat, tetapi apa hasil yang dia boleh terjemahkan untuk agama. Itu juga infak. Infak bukan semata-mata kita keluarkan duit. Infak keluarkan tenaga kita, keluarkan idea kita, keluarkan keringat kita, keluarkan bantuan kita, keluarkan saranan kita. Infak. Kan, kalau dalam rumah tangga, suami perlu infak tenaga dia. Isteri perlu infak juga tenaga dia. Sama-sama bantu-membantu. Anfiku mimma razaqnakum. Kalau pandai mengemas, silakan infak tenaga tu. Sebelum sampai hari di mana tiada lagi transaksi jual beli. Wala khullah, dan tiada sebarang kawan. Wala syafa'ah, dan tiada sebarang bantuan dan pertolongan. Kenapa Allah sebut tentang bai'un, khullah dan syafa'ah? Kerana bila ada boleh buat transaksi jual beli, itu maksudnya kita tukar barang. Allah kata sekarang ni lah kau nak bertukar barang pun. Sekarang ni lah kau nak bertukar daripada usahamu, orang bayar usahamu. Ideamu, orang bayar ideamu. Kalau nak buat sekarang, jangan sampai nanti kau dah mati, sedang kami nak kira amal, baru kau nak berkira-kira, nak merasuah malaikat. Boleh tak aku nak beli pahala sikit? No, tak ada. Boleh tak aku nak beli syurga tu? Tak ada. Boleh tak aku nak tebus diri aku? Allah kata, walau engkau ada harta sebanyak seluruh bumi atau 2 kali ganda. Tak ada. Tak ada lagi jual beli. Ada yang cuba untuk jual keluarga mereka. Tapi tak akan diterima. Ada yang sampai kata, ya Allah, ni ambil lah ahli keluarga aku ni. Aku tebus diri mereka. Ni ambil isteri aku ni, ambil anak aku. Yang penting aku selamat. Kan? Malah dekat akhirat nanti kawan-kawan langsung tak akan dapat tolong.
Malah kawan pula datang tuntut. Kalau kita ada buat kesalahan pada mereka dan dia tuntut pahala daripada kita. Dekat akhirat nanti ramai yang mengharapkan yang harap syafaat. Ramai juga yang perasan akan dapat syafaat. Malah dari dunia lagi mereka sudah perasan yang mereka akan dapat syafaat. Contohnya siapa? Bani Israel. Kan mereka selama ini menyangka bahawa Nabi mereka akan selamatkan mereka sebab mereka insan terpilih. Memang taklah. Sama macam Nasrani. Dia kata dosa dia dah dihapus kot. Kan? Jesus had made his sacrifice. Dan Nabi Isa dah, anak Tuhan tu dah berkorban untuk menghapuskan dosa kita. Diorang dah siap-siap letak syafaat tu. Wajib diorang dapat. Lepas tu kita pula, kita orang Melayu nak meniru idea tu. Aduh. Satulah bila orang suruh belajar, duduk ontok-ontok. Bukannya lari, fly. Kan? Gitu. Ini kelas agama je, fly. Nak tengok gaban lah. Suria Perkasih hitam lah. Dan kemudian Allah kata, wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang kafir itu ternyata mereka lah orang-orang yang zalim. Orang yang kufur ingkar. Tak kira dia Muslim ke, non-Muslim ke, yang kufur ingkar, mereka lah yang tidak beriman. Mereka lah yang perasan harta mereka tu hak mereka dan bukan pemberian Allah. Tengok, Allah sebut tentang harta, tentang infak, Allah tutup tentang kufur. So, harta, rezeki yang tidak dibelanjakan dengan betul, dia ada kaitan dengan tidak bersyukur. Malah, berulang kali melalui ayat semacam ini, orang-orang Islam, mereka kekal tidak mahu percaya, beriman dengan ayat ni. Dan tidak keluarkan infak kerana mereka tiada kepercayaan pada hari akhirat. So, tak percaya akhirat, kafir. Malah ramai dalam kalangan mereka begitu salah faham, seolah-olah mereka menyatakan, harta kami ini boleh selamatkan kami. Boleh berjual beli. Kerana mereka ada kaitan dengan orang-orang alim. Mereka berharap dengan syafaat-syafaat. Kan, idea seperti mana pemilik 2 kebun surah Kahf. Pemilik 2 kebun surah Kahfi. Kan, idenya apa? Aku dah hidup senang dekat dunia ni, ini mesti Allah sayang. Kan, ini mesti Allah sayang. Kalau gitu memang tak. Itu dia sudah terkeliru. Dia sudah terkeliru. So, bila sebut tentang infak, kan, beri sebelum tiba kematian. Min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah tu, kalau disimpulkan itu merupakan kematian. So, bersedekah sebelum kematian, kita juga akan rasa tertanya-tanya. Ya ke aku kena infak ni, kena sedekah ni? Ya ke akan diganti? Ya ke? Apa jaminan? Kan? Kita tertanya-tanya. Duit aku kot. Aku bekerja
siang, malam, pagi, petang. Kadang sampai tak tidur malam. Alih-alih HP aku dapat, aku kena bagi pada orang. Lepas tu dijamin pula akan dibalas balik. Ya ke sampai macam tu? Kan, kedengaran ni macam too good to be true. Terlalu hebat untuk menyatakan benda tu betul. Tak selalunya too good to be true ni, benda scam je. Anda labur macam ni 1,000, nanti dapat 14 juta. Too good to be true. Ya ke macam tu? So, ada manusia yang masih lagi rasa berbolak-balik, maka datanglah ayatul kursi. Ayat yang teragung dalam Quran, ayat yang tertinggi, ayat kemuncak dalam suratul Baqarah, ayat yang memperkenalkan kita kepada Tuhan, memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang akan balas balik, yang akan jamin rezekimu, yang akan menentukan dah tak boleh dah jual beli, yang akan menghukum orang-orang kafir, yang akan memastikan orang zalim dapat balasan, yang akan mengangkat tinggi kedudukan orang-orang beriman yang sanggup keluarkan harta dia pada orang lain kerana Tuhan. Maka sekarang Allah perkenalkan siapa dia. Sekarang Allah perkenalkan siapa dia. So, ayatul kursi terbahagi kepada 9 frasa. 9 frasa. Ayat ni kita dah hafal dah. Tutup mata boleh baca kan. 9 frasa. So, setiap tanda ni, tanda pertama jim, 1, 2, 3, tanda kecil ni, 4, 5, 6, 7, 8 tanda tu, itulah pembeza 9 frasa tu. Tidak kecil. Kan? So, frasa pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang pertama. Yang ke-9, wa huwal aliyyul azim. Yang kedua, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Yang ke-8, wala ya'uduhu hifzuhuma. Yang ketiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ketujuh, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Yang keempat, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang keenam, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Dan frasa yang berada di tengah-tengah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Maknanya tuan-tuan boleh baca. Saya cuma nak tunjuk susunan frasa-frasa yang terdapat dalam ayatul kursi. Ni dah ada. Ni dah ada. Oh, betul. Okey. Saya nampak. Tepikan dia betul. So, kalau kita tengok frasa pertama, adalah tentang 2 nama Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah perkenalkan diri sebagai Al-Hayyu, Al-Qayyum. Frasa terakhir juga Allah perkenalkan diri dengan Al-Aliyyu, Al-Azim. Al-Aliyyu, Al-Azim.
Di awal hidup dan kekal, hidup dan kekal. Qayyum ni maksud asalnya qiyam. Qiyam kan berdiri, tegak, berdikari. Qayyum. Tapi lazim kita artikan sebagai kekal. Ana tolong buka. Ana buka yang mana tu? Okay. Soal qayyum ni kekal. Dan dia digandingkan dengan dua lagi sifat nama Allah, Al-Ali, tinggi. Dan Al-Azim, penuh dengan kekuasaan, penuh dengan kemuliaan. Al-Ali, tinggi. So Allah yang maha hidup, dia yang maha tinggi, dia yang kekal dengan kekuasaannya. Sebenarnya dengan Allah perkenalkan 4 nama ni, sudah cukup membuatkan kita confident, ya, harta yang aku ada, tenaga yang aku ada, keupayaan yang aku ada, yang aku dapat daripada Allah, aku bersedia untuk curahkan buat orang lain, buat bantu orang lain. Sebab yang berada di belakangku adalah yang maha hidup, yang maha mulia, yang kekal, dan kekuasaannya sangat agung sampai bila-bila. Saya cukup dah awal ni. Tapi tak memadai. Sebab yang diterangkan ni kepada siapa? Kepada orang macam kita ni lah, manusia. Tak faham-faham. Masih rasa perlu dan perlu lagi. Lalu dijelaskan siapa Allah. Allah perkenalkan diri dia sebagai la ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah tidak dikuasai, tidak disentuh oleh mengantuk dan tidak tidur. So mengantuk dan tidur adalah bentuk kelemahan. Kalau kata dia tak dikuasai, tidak disentuh oleh mengantuk dan tidak tidur, usahakan tidur. Dan kedua-dua mengantuk dan tidur ni menjadi musuh utama jika keperluan orang tu, jika tugas orang tu sebagai penjaga, security. Kan, security yang jaga kawasan tengah malam. Apa musuh utama? Orang menceroboh tu sekali-sekala je. Tapi setiap masa, setiap malam, apa musuh utama dia? Mengantuk dan tidur. Mengantuk dan tidur. Tuan-puan, negara kita sampai habis bekalan beras. Bila lantik kabinet baru, ada kementerian yang diberi nama memastikan keterjaminan makanan. Memastikan keterjaminan makanan. Apa sangat usaha manusia nak menjamin makanan? Apa sangat usaha manusia yang dia boleh buat untuk memastikan makanan terjamin? Jangan risau. Beras pun tak ada dalam pasaran. Beras tempatan. Sekarang gula pula. Kalau sebelum ni minyak, sebelum tu lagi telur. Siapa manusia nak jamin? Tak ada. Kita tak boleh buat apa-apa. Bila sebut tentang rezeki ni, kita tak boleh buat apa-apa. Buatlah macam mana pun.
Semua orang bingung mana pergi beras. Sekarang kita tak ada pun ekspor ke mana-mana tempat. Tak ada. Bila Allah kata tak, memang tak. Kita berusaha nak jaga. Tapi kita cukup lemah untuk memastikan apa yang berada di bawah jagaan kita terjamin dan terpelihara. Musuh utama untuk menjaga ialah ngantuk dan tidur. Dan pada frasa yang kedua, kalau kita gandingkan dengan frasa yang ke-8, Allah kata, La ya'uduhu hifzuhuma. Tak ada hal sangat untuk aku menjaga keduanya. Menjaga musuh dia tadi apa? Sinah dan naum. Allah tidak menjadi keberatan untuk menjaga, memelihara keduanya. Apa keduanya ni? Tadi Allah sebut tentang as-samawati wal ard, langit dan bumi. Kalau langit dan bumi ni pun tak ada hal bagi Allah untuk menjaganya, setakat kita punya rezeki untuk makan esok hari, apalah sangat. Burung-burung yang malam ni tidur, tak ada peti sejuk kat rumah, tak ada nak simpan apa-apa makanan, besok keluar pagi, perut keroncong lapar, balik petang esok, burung tu kenyang. Kerana rezeki yang dijamin oleh Allah. Kita sebut jamin. Bukankah yang menjamin itu dia perlu menjaga? Allah kata, La ya'uduhu hifzuhu. Allah tidak menjadi keberatan. La ya'uduhu. Tidak ada sebarang kesukaran bagi Allah untuk menjaga. Tuan-tuan, kita kan makhluk sosial. Kita makhluk sosial. So dalam pada kita bersosial ni, kita akan mengenali pelbagai ragam dan watak jenis manusia. Ada watak yang kita suka, ada watak yang kita tak suka. Ada watak yang menjadi idaman dan kegemaran ramai orang. Antaranya watak ni, pandai menjaga. Pandai menjaga. Katalah, kawan saya Bonda Rostiati. Hewa-hewa. Dia buat kawan je kan. Kawan saya Bonda Ros. Lah sebab dia ada anak perempuan. Jadi nak kawan lah dengan dia. So, bila dah macam tu, Bonda Ros pula, dia pandai jaga. Dia pandai jaga makan. Dia pandai jaga hati. Dia dipercayai kalau saya pergi mana-mana, Bonda boleh tak tolong jagakan saya punya kereta? Dia tolong jaga. Kan? Kalau waktu Ramadan, saya nak pergi beli makanan kedai mamak tengah hari, plastik hitam, dia tolong jaga line. Tu tak termasuk lah tu. Dia pandai jaga. Dia pandai jaga rahsia. Kalau kita outstation, dia tolong jaga harta kita. Bukankah kita suka orang-orang yang macam ni? Dan setiap kali kita minta tolong dia jaga,
Dia tak kata, tak ada hal lah ni kecil punya hal lah ni, kau buat kerja kau buat kerja kau, aku jaga. Relax, kau jaga, aku jaga. Itulah yang Allah jelmakan dalam ayat ni. La ya'uduhu hifzuhuma. Tak ada hal, Allah boleh jaga, jangan risau. Kecil je ni, Allah boleh jaga. Allah mampu untuk jaga. Allah capable untuk jaga. La ya'uduhu hifzuhuma. Malah Allah bagi tahu, dia tak ngantuk, dia tak tidur. Setiap kali nak jaga ni, ngantuk dan tidur tu. Tanya je orang rumah kita. Waktu anak kita sakit, siapa jaga? Kan dia. Kan dia. Punyalah lelaki ni tenang sampai dia tak dengar nak nangis. Nak jaga anak sakit tengah-tengah malam. Musuh utamanya apa? Tu. Sinah wala naum. Kan berbulu je tengok suami dia punyalah khusyuk tidur. Jaga kucing. Kan. So, part menjaga ni adalah idaman setiap manusia. Dan cuba lihat, Nabi SAW, bagaimana baginda boleh dapat gelaran Al-Amin kalau bukan daripada awal penduduk Mekah memang meletakkan kepercayaan pada Nabi untuk menjadi tempat simpanan harta-harta yang berharga diletak pada Nabi. So, kalau bagi pada Nabi, harta tu memang terjaga, terpelihara. Macam mana kita bagi, macam itulah bentuknya. Tak bertambah, tak berkurang. Ayatul Kursi juga menggalakkan kita untuk menjadi manusia yang pandai menjaga. Hanya dengan nak menjaga ni, dia ada banyak sifat-sifat mahmudah yang lain. Jujur, ikhlas di dalamnya. Kan, tak pecah amanah. Banyak. Dalam nak menjaga je. So itu frasa yang kedua dan yang ke-8. Kita tak mungkin akan habiskan semuanya pada malam ini. So dia panjang lagi. Relax korang, panjang lagi. So kalau tak habis, kita sambunglah minggu depan. Padahal Allah akan menjaga. Kan, ayat ni tetap di situ. Semoga Allah berikan kefahaman yang yang mendalam. Sekejap ya. So, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini adalah perincian berikutnya. Dia memiliki ataupun miliknya, lamul milk. Miliknya apa sahaja yang berada di dalam langit. Fis samawat, apa saja yang berada di dalam 7 lapis langit. Dan apa saja yang berada di dalam bumi. Semua tu milik dia. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Minta maaf, Sabtu ni tak ada, saya kahwin. Saya ada kenduri kahwin. Ustaz jangan macam-macam, Ustaz. Anak saudara saya kahwin. Sabtu ni, Ahad lah kot. Ustaz ni buat suspend orang je. Sabtu ni jadi kahwin kan? Bukan? Kakak Syirah kahwin. Hari Ahad. Tak lah. Sabtu. Yelah, kelas daddy ni hari Ahad lah. Angin je kan?
Okey, so lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini frasa ketiga dan kita nak tengok frasa yang ketujuh. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi dia, luasnya kursi Allah meliputi 7 lapis langit dan bumi. Meliputi 7 lapis langit dan bumi. So, apa maksud ini? Ya. Tadi kawan kita tu pandai menjaga. Tadi kawan kita tu pandai menjaga. Kemudian ada lagi antara ciri-ciri kawan-kawan yang kita seronok nak berkawan dengan dia ialah kawan-kawan yang kaya. Kawan-kawan yang kaya. Kan seronok pergi rumah dia besar. Lepas tu dia tunjuk dia pergi kebun. Ni semua aku punya ni. Semuanya aku punya. Daripada hujung sana sampai hujung sana semua aku punya. Kan. Dia tunjuk kereta-kereta dia. Wah, kita rasa kagum je. Wah, bestnya. Lebih-lebih lagi bila kita kawan baik. Ini bukan kawan-kawan biasa, ini kawan baik. Kita masuk ke rapat dengan dia. Lagi-lagi kalau tahu dia banyak pemilikan. Banyak yang dia ada. Dia ada kereta, dia ada rumah, dia ada estate, stable berkuda, harta di dalam negara, harta luar negara, harta ismit ulam raja. Kan? So, dia banyak pemilikan. Kan macam bonda. Kan dia ada tanah dekat hujung tu kan. Ada tanam pucuk ubi, ada tanam kangkung, ada tanam pelato, petola, fayafa. Bila kita pergi rumah bonda, sebut dia nak ulam apa, semua ada. Ada brandy. Kan? So, bila kawan kita ni ada banyak resources, kita suka kawan dengan dia. Engkau kalau nak cari sayur-sayur je, engkau pergi yang ni. Kalau nak cari spare part kereta, engkau cari orang ni. Kalau engkau nak ini, engkau cari orang ni. Kita akan cari kawan-kawan yang dia ada resources. Kalau tadi pandai menjaga, yang kedua dia ada resources. Sekarang Allah bagi tahu dia memiliki apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. So, apa resources yang Allah tak ada? Sebut nak apa, semua Allah ada. Malah, dia punya kursi. Tadi tu Allah kata dia memiliki dan ada resources, apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Malah, lebih luas daripada itu pun Allah ada. Contohnya apa? Kursi ni. Malah perbandingan kursi dia dengan as-samawati wal ard ni lebih luas. Seluas macam mana? Ibarat langit dan bumi ni sebentuk cincin di tengah-tengah padang pasir. Kursi Allah itulah padang pasir. Ulama tafsir bila mengulas tentang kursi ni apa? Kursi ni digambarkan alas
tempat letak kaki. Alas, tempat letak kaki. Nampak tak gambar? Tu. Tu kursi. Ini kerusi. Ini tempat letak kaki ni, kursi. Kursi. Tu kursi. Tempat letak kaki tu. Ulama gambarkan begitu. Walillahil masalul a'la, kita pun tak tahu, tak pernah nampak. Tapi digambarkan itulah kursi. Tempat letak kaki tu. Itu lebih besar berbanding alam yang kita tengah duduk. Perbandingannya ibarat sebentuk cincin di tengah-tengah padang pasir. Sebentuk cincin di tengah-tengah padang pasir. Dan dalam ayatul kursi ini, Allah tidak sebut tentang arash. Tapi dalam hadis Nabi, Nabi lanjutkan perbandingan kursi Allah dengan arash dia adalah seperti sebentuk cincin di tengah padang pasir. Arash tu lebih besar. Macam tadi kalau kita tengok gambar singgah sana ni, arash tu singgah sana. Kan besar singgah sana ni berbanding kursi dia. Ni kursi. Singgah sana kan besar berbanding kursi. Cuma kursi Allah nak dibandingkan dengan arash Allah, ibarat sebentuk cincin tengah padang pasir. Kita lempar cincin tengah padang sekolah, sampai kita pencin. Mula masuk guru intern, sampai kita pencin jadi guru kat situ, tak jumpa cincin tu tak mana. Kan? Sampai cucu kita jadi pengetua kat sekolah tu. Dia kerah semua pelajar. Cari mana cincin mak aku dulu pernah, nenek aku dulu pernah jatuh kat sini. Tak jumpa-jumpa. Saking kecilnya nilai kita. Allah bagi tahu dia full of resources. Nak apa? Cakap je. Nak apa? Minta je. Nak tak kita kawan dengan orang macam ni? Tunggu lagi. Kan? So itu yang ke-3. Yang ke-9-18, masa sudah tamat. Kembali pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak buka soalan ke kepada jemaah Ustaz? Boleh? Boleh. Silakan. Kalau jemaah ada 1-2 soalan mungkin sempat kot, insyaAllah sebelum kita teruskan dengan kuliah Isyak 9.30 nanti. Sila. Bila sebut sila tu, janganlah duduk bersila. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Sila. Waalaikumsalam. Sebelum ni saya pernah dengar perbandingan antara langit pertama dengan langit kedua ibarat cincin di tengah padang pasir, dan langit ketiga dengan keempat pun macam tu, langit ketujuh dengan arash pun macam tu. Kiranya macam makin lama makin tu. Tapi macam Ustaz cakap, arash dengan bumi ibarat padang pasir dengan cincin tu. Nombor satu. Arash dengan kursi. Arash dengan apa yang Ustaz cakap? Kursi dengan singgah sana kan? Kursi dengan singgah sana. Arash dengan kursi.
Yang saya dengar antara langit ke langit pun macam tu, lepas tu dengan arash pun macam tu. Jadi makin banyak, makin luas dan makin luas dan makin luas. Betul. Itu cuma apa yang boleh digambarkan oleh manusia. Dan dia hanyalah indikator ataupun petunjuk. Realitinya kita tak tahu. Realitinya kita tak tahu macam mana. Cuma ayat-ayat ni ataupun hadis daripada Nabi SAW tu cuba picture, cuba menggambarkan betapa semua ini pemilikan Allah dia dalam bentuk yang grandeur ataupun sangat besar yang tak tergapai akal kita nak memikirkan. Cuma adakah kita hanya berbangga dengan wah besarnya itu dan ini, atau apa sepatutnya tindakan refleksi yang kita perlu ambil? Itu yang paling penting. Kan? Antara refleksi yang kita boleh ambil ialah betapa besarnya alam ini, rahmatnya lebih besar. Rahmat dan ilmu Allah lebih besar. Jadi sebesar mana pun alam ini, Allah dapat menjaganya tanpa sebarang susah payah. Kalau alam yang besar ini Allah jaga tersusun dan teratur, setakat aku punya kehidupan ni, kan, setakat aku minta bantu untuk pelihara, lindungi, jaga kehidupan aku ni, apalah sangat. Kalau alam yang sebesar ini Allah boleh jaga, apalah sangat setakat permohonan aku, ya Allah, jagalah anak aku. Bila kita doa, ya Allah, jagalah anak aku, ada tak kita rasa, dia boleh jaga ke? Dia tahu ke macam mana nak jaga? Kalau ada rasa macam tu, kita masih belum beriman dengan ayat-ayat ini. Masih timbul rasa runsing, ya ke, boleh ke, macam mana ke? Kan, hantar anak darjah 1 pergi sekolah. First day, dia okey ke, dia boleh ke? Sedangkan malam sebelum tu kita dah doa, ya Allah, tolonglah, bantulah, jagalah anak aku, ya Allah, peliharalah anak aku, ya Allah. Tapi kita yang overreact. Kan, risau tidak berpenghujung, gelabah tak tentu pasal, menunggu dekat luar pagar, overthinking. Anda beriman ke dengan ayatul kursi? Yakin ke Allah boleh jaga? Kalau yakin, doa, serahkan pada pihak sekolah. Dah baliklah. Tapi tak. Kita overshadow pula. Kan? Ustaz terpukul Ustaz sebab bukan main amalkan ayat kursi sebagai pelindung kan. Tapi macam Ustaz kata lah, cantik rumusan Ustaz malam ni. Kan? Bila kita baca, kita minta perlindungan, 2-3 kali, dah lah. Serahkan pada Allah. Atau sebenarnya, engkau nak Allah jaga ke tak ni? Atau kau sendiri nak jaga? Kalau kau sendiri nak jaga, tak payahlah baca ayat kursi at the first place. Gitu. Itulah maksud yakin. Baca, aku yakin Allah jaga, dah. Hidup aku tenang, jiwa aku tenteram, aku tak fikir apa-apa. Tapi benda ni sangat sukar. Sangat sukar, terutamanya bagi perempuan. Sebab perempuan memang suka overthinking. Memang dicipta begitu. Sebab tu, untuk mengimbangi overthinking wanita ni, dia perlu ada pasangan hidup, suami
lelaki yang boleh menenteramkan dia. Relax yang Allah kan ada. Relax yang kita serahkan pada Allah. Sabar yang kan anak kita tu tetap akan membesar. Suami kita dia tak fikir pun. Bukan less thinking. Dia tak fikir apa pun. Bang, anak kita hari Isnin ni dah ada satu. Ya. Kita kelang kabut gini. Bang, dia dah masuk dah satu dah. Dah. Dia satu dah. Dia malas fikir sebenarnya. Yang overthinking siapa? Perempuan. Tapi itulah warna-warni kehidupan. Kalau kita tak overthinking, adalah benda yang terlepas pandang. Kan? Tapi kalau terlalu over, ia akan memudaratkan. Gitu. Wallahualam. Alhamdulillah. Rasanya tak ada soalan dah kot ya? Ada lagi ke? Ustaz, Silakan. Ya. nak sambung yang semalam pasal sarapan pagi. Kan Ustaz cakap bila sarapan pagi berbanding dengan sahur, sahur tu sebenarnya lebih memberi manfaat, memberi hikmah pada kita kan Ustaz kan? Ya. Tapi bila kita fikir balik, bila kita bersahur tanpa kita berniat, contohlah kita saja-saja bangun pagi, kita nak sarapan waktu sahur. Rasanya kita tak ada niat pun nak macam kalau kita nak berpuasa. Tapi nanti kita akan tetap juga akan makan tengah hari. Kita akan rasa lapar. Tapi bila kita makan waktu sahur, disertakan dengan niat. Sebab dalam Islam tu niat tu penting. Bila kita niat, automatik kita akan tak rasa lapar. Kita akan lebih bertenaga berbanding kita tak berpuasa. Macam tu kan Ustaz kan? Saya punya soalan ialah kenapa? Kenapa begitu? Sebab kita kena setiap perbuatan kita untuk membandingkan kita orang Islam dengan orang lain tu kita kena ada niat. Okey, macam ni. Niat ni ialah tali kita ikat dengan Allah. Niat. Tali yang buat kita ikat dengan Allah. So daripada tali itu, Allah akan ikat hati kita supaya firm. Daripada niat, Allah akan ikat hati kita jadi firm. Jadi tidak berbolak-balik. Istilah digunakan dalam Quran ialah rabita. Kan doa rabitah kita baca tu kan. Tu. Allah ikat hati kita agar firm. Contohnya, kalau air macam ni, kan tanpa penutup, air macam ni kalau goyang sikit, dalam tu akan berkocak dan akan tumpah. Tapi bila hati itu, cawan ni ditutup, diikat dengan kemas, goncanglah macam mana pun. Air dalam tu takkan keluar, takkan tumpah. Bayangkan hati kita yang sudah diisi dengan iman. Kalau tak diikat, kena ujian sikit bergoncang, iman tu akan keluar. Jadi kalau hati yang Allah ikat kemas, datanglah ujian macam mana pun. Nak dibunuh, nak diambil tindakan, tetap kukuh, yakin pada Allah, iman pada Allah, imannya itu takkan keluar. Gitu. Itu beza dia niat tadi. Kalau kita niat, kita akan boleh tahan. Kalau tak niat, that's it, tengah hari pun kita boleh lapar. Sebab ada niat dan hati kita mula diikat. Bila hati diikat, nafsu akan ikut je hati ni. Hati yang firm, nafsu akan ikut je. Dia tak boleh nak melawan. Walaupun nafsu dekat perut dah berkeroncong, bunyi, tapi sini. Kita punya hati ni sudah firm.
Tak, aku puasa. Datanglah apa pun. Tak, aku puasa. Penting tak niat? Sebab tu bab niat diletakkan hadis pertama, hadis 40. Ya Ustaz, betul. Intermittent fasting, terima pakai untuk Muslim Ustaz. Puasa apa pula tak terima pakai? Cumanya dia tidaklah seperti mana puasa puasa yang disyariatkan. Kalau dah dia berbuka pukul 11, itu bukanlah puasa. Istilah je intermittent fasting. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Rasanya untuk sesi malam ni kita tamat di sini Ustaz Boleh? InsyaAllah sebarang soalan kita bawa pada sesi akan datang. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri yang telah berkongsi tadabbur ayat 254 dan ditutup dengan ayatul kursi pada ayat 255 surah Al-Baqarah. Ayat malam ini dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, yakni seruan kepada orang-orang beriman agar tidak menyesal asbab dari kezaliman diri sendiri yang tidak melakukan infak semasa hidupnya. Al-Fadhil Ustaz telah kongsikan sebanyak 8 peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai renungan dan panduan pada kita bahawa tiap rezeki itu hanya pinjaman dari Allah untuk mendidik kita membina hubungan sesama manusia serta Tuhannya, dan ianya perlu dikembalikan ke jalan yang Allah redha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi kedudukannya, meliputi langit dan bumi dan maha menguasai tiap sesuatu. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib malam ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan sebelum saya menyerahkan tugas terusnya kepada adinda saya Puan Amnira Suhana untuk mengendalikan perjalanan akhir kuliah malam ini. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.